Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar FS. Terima kasih admin kalau sudi siarkan kisah aku kali ini. Biar aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Syah. Kisah yang aku nak sampaikan kali ini adalah tentang waktu aku di universiti dulu. Waktu tu aku baru masuk SEM 1. Aku tinggal dekat asrama dengan roommate aku dan juga kawan baik aku. Nama dia Ida. Oke, ceritanya bermula dari dalam 3 minggu aku masuk asrama tu. Pada suatu hari tu, aku dengan Ida tengah buat revision dekat perpustakaan. Sewaktu kita orang tengah kusyuk membaca, tiba-tiba macam ada bunyi kecoh dekat luar perpustakaan tu. Aku dan Ida ni pergilah keluar kejap nak tengok apa yang kecoh sangat kat luar tu. Bila kita orang dah keluar, tengok dekat luar tak ada orang pun. Hairanlah, tadi bunyi macam kecoh sangat. Bila dah keluar pula, tak ada orang langsung. Kami berdua je kat dalam perpustakaan masa tu. Pelik, tapi buat tak tahu je. Part ni tak ada kena-mengena pun dengan cerita ni. Lepas kami dari perpustakaan tu, kami pun balik ke bilik. Bila sampai depan pintu bilik, kami terkejut. Tengok ada sebuah bungkusan. Besar jugalah bungkusan tu. Kami pun peliklah. Siapa yang hantar? Nak kata family, tak ada pun dorang cakap apa-apa. Nak post barang ke apa. Barang yang kami beli online pun tak sampai lagi. Tapi kalau pos pun mana dah sampai depan pintu bilik. Kami pun buka bungkusan tu nak tengok apa yang ada dalam tu. Lepas je kami buka, kami terkejut tengok sebuah jam antik yang tak pernah lagi kami jumpa jam antik macam tu. Dah lah cantik. Kami apa lagi? Kami gantung terus jam antik tu dalam bilik. Tak fikir dah siapa yang hantar. Cantik punya pasal. Menjelang malamnya pula, masa tu kami tengah bersiap nak tidur. Baru je nak lelapkan mata, bunyi TikTok jam antik tu ganggu tidur kami. Kuat betul bunyi TikTok jam tu. Kami rasa sampai nak pecahkan jam tu. Tapi jam antik tu macam tahu je apa yang kami rasa. Tiba-tiba berhenti bunyi jam tu. Peliklah kami. Tapi ngantuk punya pasal kami abaikan. Paginya pula, kita orang tengok jam tu macam pelik. Dia berhenti tepat pukul 12 pagi. Patutlah dia tak berbunyi waktu tu. Kami pun try lah cek. Kot-kot ada rosak ke apa. Baru je nak angkat jam tu, tiba-tiba dah elok balik. Makin peliklah kami. Tapi masa tu dah nak kelas. Kami lupakan pasal jam tu. Dah habis kelas, balik bilik dan mandi. Rehat kejap. Penat tu bukan penat badan, tapi penat otak. Dari pagi sampai ke petang. Rehat pun waktu makan tengah hari je. Dah habis mandi tu, aku rehat jap sambil tengok jam antik tu. Tiba-tiba kepala aku pusing dan aku rasa gelap. Tak lama kemudian, suara ustaz kedengaran di telinga aku. Mata aku silau dengan cahaya lampu dekat bilik aku tu. Aku pun bangun dan pelik tengok Ida, Ustaz Fakrul dan beberapa lagi warden asrama dalam bilik aku. Aku tanya apa yang dah jadi. Diorang cakap yang aku baru lepas kena rasuk. Ida cakap masa tu dia baru lepas mandi dan dia tengok kelakuan aku macam pelik. Dia pun tanya aku yang aku dah kenapa masa tu. Dan tiba-tiba je aku serang dia. Dia pun jerit. Pelajar yang seblok dengan aku
terus panggil warden dan juga ustaz. Ustaz tu rawatlah aku. Dia cakap kataku, yang aku ni asyik cakap kalau dia tak ambil aku takkan kacau dia. Lepas tu, ustaz tu tanya aku ada ambil barang apa-apa tak yang bukan milik aku. Lepas tu aku jawab, tak ada. Tiba-tiba, Ida ingatkan aku tentang jam tu. Baru aku teringat. Dan kami berdua ceritalah dekat ustaz tu tentang jam tu. Dia pun cek jam tu. Tapi, dia pelik satu je. Ukiran jam tu ada bentuk benda pelik-pelik, macam kepala orang, asap, kapak, biji, entah biji apa. Dan ada lagi lah, tak ingat dah. Pas tu, ustaz tu cakap dia ambil jam tu dan bawa ke masjid. Dia nak selidik tentang jam tu. Warden pun dah tanya dengan pelajar bilik lain yang seblok dengan bilik aku, kalau ada nampak siapa-siapa yang hantar barang dekat bilik aku dan Ida. Malamnya pula, alhamdulillah, tak ada gangguan. Tidur pun lena. Keesokan paginya, kita orang dikejutkan dengan histeria. Seorang pelajar lelaki berdekatan dengan masjid. Lepas tu, Ustaz Fakrul cakap, lelaki tu cerita dekat dia lepas kena histeria masa tu, dia baru lepas solat subuh dan nak balik ke bilik dia. Masa tu, dia nampak ada kelibat seseorang dekat luar kawasan masjid tu. Tapi, baru jadi nak panggil, benda yang dia ingat kawan dia tu lari ke arah dia dan gelap semuanya. Terus, dia pun kena histeria. Misteri jam antik tu memang ada kisahnya. Ustaz cakap yang dia tahu apa nak buat dengan jam tu. So, jangan risau. Aku rasa mungkin Ustaz dah bakar jam tu. Entahlah. Lepas tu, tak ada lagi peristiwa berlaku. Semuanya balik macam biasa. Alhamdulillah, sekarang pun aku dah bekerja. Maaf kalau cerita ni tak berapa seram bagi korang. Tapi, ia menjadi pengajaran buat aku. Kalau ada barang apa-apa yang bukan milik kita, jangan ambil. Okeylah, sampai sini je cerita aku. Kalau ada rezeki, nanti aku kongsi lagi pengalaman aku. Baik korang, terima kasih sebab dengar cerita ni.